Baik, keluarga Malaysia, seperti yang kita sedia maklum, kerajaan telah pun menubuhkan pasukan khas jihad tangani inflasi untuk membantu menangani ataupun mengurangkan kadar inflasi dan juga tekanan cabaran kos sara hidup yang dihadapi oleh masyarakat khususnya dalam fasa peralihan ke endemik ini. Pastinya kita ingin mengetahui usaha ataupun inisiatif yang digerakkan di peringkat negeri. Lepas ini kita bersama dengan tetamu kita secara dalam talian iaitu Encik Muhammad Mahazi Haji Ibrahim yang merupakan pengarah bahagian perancangan ekonomi negeri Kedah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sedia maklum penubuhan pasukan khas jihad tangani inflasi ini pastinya membawa transisi baharu kepada usaha untuk kita menangani peningkatan kos sara hidup masyarakat ataupun rakyat negara Malaysia ini. Pastinya kita ingin mengetahui bagaimana langkah-langkah yang telah diambil di peringkat negeri, khususnya di negeri Kedah bagaimana, Tuan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak Sekolah Pergi Malaysia kerana sudi menjemput kami pada pagi ini, dan saya mewakili kerajaan negeri lah, daripada bahagian Perancangan Ekonomi Negeri. Pada pagi ini rasa betul lah kerana diberi satu tajuk yang saya rasa amat berat lah untuk saya menjawab bagi pihak dari sudut ekonomi. Tapi walau bagaimanapun saya rasa perkara ini adalah perkara yang dari sudut ekonominya adalah perkara yang biasa, bukan luar biasa, dan ialah kesan global. Macam-macam lah berlaku perang di sana sini dan sebagainya. So politik, keadaan politik dan sebagainya mempengaruhi, dan kesan yang utama yang menyebabkan perkara ini berlaku adalah kesan pandemik COVID-19 yang kita harungi selama tempoh 2 tahun. Dan sudah pastilah apabila kita nak keluar daripada era pandemik sekarang dalam era endemik, sudah tentulah kita memerlukan lonjakan ekonomi yang lebih bagus, yang lebih baik dari sebelumnya. Tetapi pada dasarnya ia memerlukan satu tempoh masa, dan walau bagaimanapun untuk makluman semua, kami di Darul Rahman agak bersedia dalam mengharungi tempoh fasa endemik ini, dalam tempoh inflasi ini, dengan kenaikan harga barangan yang sekarang berlaku, yang mana kita rasa perkara ini memberi kesan yang jelas kepada rakyat. Walau bagaimanapun di Kedah kita telah menyediakan satu kerangka ataupun alat tuju yang baru dalam tempoh 15 tahun daripada sekarang. Bagaimana untuk kita nak membangunkan satu pembangunan ekonomi yang menyeluruh di Darul Rahman, mencukupi semua peringkat, yang mana pada waktu itu, pada ketika itu dalam tempoh 15 tahun daripada sekarang, kita boleh ada sebuah negeri yang struktur ekonomi yang bagus, dan dalam masa yang sama mengarungi fasa-fasa pembangunan ekonomi yang tentulah inflasi adalah satu kesan ataupun satu perkara yang pada dasarnya kita tidak boleh nak menghapusnya, kerana inflasi adalah satu perkara yang pada sebenarnya dari segi ekonomi bagus, kerana dia memberi kesan kepada program ataupun struktur ekonomi yang natural. So daripada situ kita lihat kita tidak lagi di Kedah tidak lagi nak melihat dalam tempoh yang jangka pendek. Kita akan cuba melihat dalam tempoh yang mungkin ke arah jangka panjang sedikit, tapi tak terlalu panjang dan tidaklah terlalu pendek, ataupun saya boleh katakan ini agak sederhana lah dalam tempoh hanya 15 tahun dalam 3 rangkaian, untuk bagaimana kita nak membangunkan satu program pembangunan yang menyeluruh di negeri Kedah Darul Rahman. Dan program pembangunan itu kita namakan sebagai Kedah 2035.
yang ada 6 teras dan program-program projek-projek yang ada dalam ke-6 teras itu sebenarnya dah pun berlangsung, dah pun ada kesinambungan daripada yang terdahulu. Jadi polisi kita di Kedah juga, kita tidak mengamalkan polisi scrap off. Kita tak buang pun program-program, projek-projek yang dilaksanakan oleh sebelum ini. Dan daripada plan itu, kita nak supaya dalam tempoh 15 tahun ini daripada trust-trust yang kita letakkan itu untuk supaya ekonomi kita bagus dan inflasi kita pun bagus. Inflasi kita tak akan naik tinggi dan duduk dalam paras yang okey, pada paras 2% ataupun bawah daripada 2% dan kita tak nak deflasi. Jadi program projek yang kita ada, salah satunya dalam jangka pendek ini, yang inilah maksudnya kita ada pihak PPDKK ada proses pengurusan, checking sana, semak sini dan sebagainya, harga barangan. Dan di Kedah juga kita cubalah masukkan satu program yang kita akan buat iaitu Kedah Halal Fest 2022 di Sungai Petani. Dan daripada dari sini kita nak menghimpunkan usahawan-usahawan, kita nak bawa peniaga-peniaga kecil yang dekat SME, usahawan-usahawan SME untuk mempamerkan barangan dan perkhidmatan mereka dan pada harga yang murah, dan kita nak rangsangkan usahawan-usahawan ini untuk terus berusaha, kerja kuat-kuat, kerja rajin-rajin. Bagaimana daripada program inilah kita nak beransur-ansur supaya melonjakkan kembali ekonomi kita, terutamanya di peringkat domestik dan juga di peringkat usahawan-usahawan Bumi Putra. Dan sebenarnya banyak kerajaan bantu usahawan-usahawan Bumi Putra, dan kita akan bantu lagi dengan lebih kuat lagi dengan adanya feedback yang positif daripada masyarakat. Dan dalam masa yang sama masyarakat bolehlah mendapat perkhidmatan, mendapat pembelian daripada harga yang munasabah, yang tak murah tapi munasabah, kualiti daripada program yang kita adakan ini. Dan lebih lagi pula kita produk-produk ini adalah produk-produk Putra, Muslim dan dia halal. Kalau nak cerita bah halal ni pun mungkin luas lagi lah, program lain lah yang boleh ni, ataupun disebut lagi dalam program yang lain. Sebab dalam 2035 ni, untuk makluman semua, dia sebenarnya satu program yang menyeluruh daripada 6 teras tadi, dan kita dah buat pun. Saya bagi contoh, contohnya di Kedah ini kita ada di bawah teras 1 pemurahan ekonomi. Kita cuba nak menjadikan Kedah ini sebagai sebuah negeri jelapang padi yang membekalkan 40% bekalan beras kepada negara. Dan daripada food security, kita nak supaya peningkatan beras negara di Kedah ditingkatkan lagi dia punya yield dia kepada 8, 9, 10 tan per hektar melalui program estate padi ataupun smart sawah skala besar. Ini pun bukan program yang baru, program ini pun dah ada di peringkat MAFI dan dilaksanakan oleh pihak Armada, dan juga ada gabungan bersama dengan pihak NCIA. Dan program ini pun kita juga laksanakan melalui penyertaan tanah ini melalui agensi swasta dan juga agensi kerajaan yang ada, terutamanya MADA. Dan saran kita seperti saya sebutkan tadi, dan pada masa yang sama kita nak tingkatkan lagi nilai kita daripada penanaman 5 kali dan 2 tahun untuk meningkatkan nilai padi, untuk mengurangkan import beras yang berjumlah 30%. Dan supaya itu kita akan, kalau aktiviti kita akan tingkatkan lagi dengan 2 tahun 6 kali. Itulah program yang cuba kita laksanakan. Mungkin saya dah panjang ini, saya mungkin
Itu yang buat mulaan lah. Baik Tuan, sudah pastinya banyak program yang telah dilaksanakan yang diperkasakan bukan sahaja daripada Kerajaan Persekutuan, malah juga di peringkat kerajaan negeri untuk memperkasakan masyarakat khususnya dalam menepani kos cabaran sara hidup pada ketika ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Muhammad Mahazi Haji Ibrahim atas perkongsian pada pagi ini untuk kita memahami berkenaan bersama tangani inflasi. Terima kasih Tuan. Sama. Baik, itu merupakan pemerhatian kita bersama berkenaan usaha pihak kerajaan dan juga bagaimana kita masyarakat juga perlu mengambil kira situasi semasa ini untuk kita bersama-sama menangani inflasi. Dan sekarang ini penonton, kita akan